Saya Nina. Hai, saya Nabila. Kami The Double N akan bawakan anda suara anak muda dari pelbagai latar belakang menerusi siri Borak Anak Muda menjelang pembentangan bajet 2023. Cadangan, pendapat, your opinion matters. Kita gerak sekarang. Hai, bertemu lagi bersama saya Nina Rozman dalam segmen Borak Anak Muda. Dan kali ini kita nak bincangkan pasal sistem pendidikan. Sudah tentu pasti banyak persoalan mengenai sistem pendidikan, terutama apabila melibatkan pembelajaran anak-anak muda ini. Jadi persoalannya, adakah sistem pendidikan sekarang iaitu baik? Dan tambah lagi kita mahu tahu, adakah ekosistem pendidikan yang ditawarkan pada anak muda ini memandai ataupun ada perlu penambahbaikan kepada sistem pendidikan kita ini yang perlu diberi perhatian. Jadi ini adalah antara fokus yang kita akan bawakan menjelang pembentangan bajet 2023. Jadi sudah sedia bersama saya iaitu Rashdan Mohamed Hassan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM. Jadi Rashdan, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama saya di Sutaya Bookstore di Pavilion ini untuk membincangkan mengenai isu-isu anak muda dan sistem pendidikan. Sebelum kita masuk tentang isu pendidikan ini, tadi Rashdan boleh ceritakan sedikit tak pengalaman Rashdan sebagai Majlis Perwakilan Pelajar as Presiden. So, apa yang pengalaman-pengalaman menarik yang you lalui sepanjang you jadi Presiden? Baik, terima kasih. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Awani kerana memberi peluang dan ruang pada saya untuk berada di sini. Jadi kalau kita cerita berkaitan dengan pengalaman, alhamdulillah ini adalah kali kedua saya menjadi yang dipertua MPP UiTM. Sebelum ni saya merupakan yang dipertua di Perak. Untuk kali ini sesi tenure kali ini saya berada di Induk lah, kampus utama. Jadi pengalaman ialah satu pengalaman sangat besar kerana kita mengendalikan pelajar, mengurus takbir, apa itu isu-isu student sebagai contoh pelajar-pelajar B40. Kemudian kita ada isu-isu sekarang ni yang sedang panas, isu college sebagai contohnya. Jadi ia memberi satu pengalaman buat saya untuk sebenarnya membuka apa keperluan mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini untuk kita bawa bukan sahaja setakat di peringkat universiti tetapi juga di peringkat nasional sehingga ke peringkat kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi kalau kita lihat inisiatif-inisiatif yang boleh kita bawa ini, yang kita bincangkan, yang kita dapat daripada pelajar sendiri, kita akan berusaha sebaiknya untuk kita fight for the students supaya dia memberi manfaat balik kepada student kita. Bagus, itu antara solution yang kita boleh beri perhatian, kita teliti. Okey, sudah tentu bila you jadi presiden mesti ramai orang datang kat you. Yes. Rashdan, I ada problem ni, I ada problem tu. Betul. So basically between all the comments ataupun feedback from students, okay, apa isu utama yang you nampak dalam sektor pendidikan kita sekarang? Kalau kita lihat dalam sektor pendidikan kita ini, we are too exam based. Kita punya sistem pendidikan kita ini terlalu melihat kepada result ataupun apa akhirnya. Sedangkan bila kita masuk ke industri nanti, result yes, itu adalah salah sebagai satu kunci untuk masuk ke alam pekerjaan. Tetapi akhirnya dia bagaimana seorang pelajar itu, seorang mahasiswa itu, dia boleh mengendalikan diri dia bersama dengan orang-orang lain. Jadi itu antara isu utama yang mungkin kita perlu ubah ataupun kita perlu semak semula, kita perlu tambah baik supaya pelajar-pelajar ini tidak sahaja berfokus kepada okey, setiap akhir SEM kena dapat 4 flat. Bagaimana pengukur, apa kayu pengukur kepada seorang pelajar itu bila dia bergraduat, adakah 4 flat itu sudah menjadi satu kayu pengukur bahawa dia ni memang boleh survive. Tetapi kalau kita lihat dalam hari ini, yang dapat 4 flat itu ramai. Yang dapat contoh anugerah naik chancellor dan sebagainya itu ramai. Tetapi bagaimana kita nak membezakan pelajar-pelajar ini antara satu sama lain, adakah dengan hanya result tersebut ataupun kita perlu bukanlah wujud satu sistem balik tetapi salah satu cara untuk memastikan mereka habis belajar itu they are well equipped. Mungkin bagaimana cara bercakap contohnya ataupun mungkin bagaimana mereka berada dalam satu situasi apa perlu mereka lakukan. Jadi benda-benda ini antara isu yang
Kadang-kadang mereka pelajar-pelajar ni nak, tetapi disebabkan mungkin peluang yang terhad dari sudut keuangan dan sebagainya, mereka ini mempunyai limitasi-limitasi yang akhirnya menyebabkan mereka tidak boleh memperolehi apa yang mereka sepatutnya dapat. Okay, jadi incoming budget 2023 ni sudah tentu banyak harapan anak-anak muda, pelajar semua. So apa yang you harapkan dalam bajet 2023 tahun yang akan datang Oktober ni, tidak lama lagi, ataupun area of improvement berbanding bajet tahun lepas dan bajet-bajet sebelum ni? Apa harapannya? Harapan saya adalah mahasiswa ataupun belia pada hari ini dia bukan lagi satu golongan yang boleh kita tinggal sepi ataupun kita pandang enteng, sebab kalau kita tengok dalam sistem pemilihan PRU akan datang ni pun kita akan mula dengan undi 18. Jadi bagaimana kita nak memastikan anak-anak muda kita ini faham tentang sistem kita kalau mereka ini dibiarkan ataupun ditinggalkan. Jadi kalau kita tengok untuk pengharapannya ialah supaya bajet pada tahun akan datang ni 2023 yang bakal diumumkan tidak lama lagi ini, inisiatif-inisiatifnya perlu juga berfokuskan kepada mahasiswa itu sendiri ataupun belia itu sendiri. Dan kalau kita tengok secara statistiknya pada tahun 2018 pun almost 50%, 40 plus to 50% adalah golongan belia yang di Malaysia ni. Jadi kalau mereka ini tidak diambil berat hak kebajikan mereka ataupun mungkin dari segi job secure mereka, bagaimana mereka ini nak menyumbang semula ataupun they feel delivered towards the country. So mungkin inisiatif-inisiatif baru boleh diwujudkan selain daripada membantu mahasiswa dan mahasiswi ini dari sudut kewangan, tapi dari sudut job ataupun mungkin dari sudut kalau mereka tidak boleh menyambung pengajian, apa lagi yang mereka boleh lakukan. Kita tahu kita ada sistem TVET di Malaysia, kita ada sistem vocational di Malaysia. Tetapi sektor-sektor ini seolah-olah mungkin mereka ini tidak dijelaskan. Sebab dia di Malaysia ni kita ada satu orang kata pemikiran yang sektor ni sahaja yang terbaik. Sektor lain tu mungkin kurang sikit, bila keluar kerja tak dapat gaji dan sebagainya. So kita perlu lihatlah. Tak sama rata. Yes, kita perlu memastikan mereka semua faham, okey, A apa, B apa, C apa, dan biar mereka sendiri yang pilih. Okey, for me B is the best for me ataupun for me C is the best for me. So saya kira itu antara cabaran lah yang perlu kita pastikan dalam bajet yang akan datang. They should have a choice to choose, right? Yes. So basically tahu, I nak secara jujurnya, you apa tahap keberkesanan bajet 2022 tahun lepas? You nampak tak ada perubahan tak dalam sistem pembangunan IPT yang dibuat sebelum ni? Ada nampak tak? Bagi saya mungkin dia kurang berkesan kepada IPT itu sendiri. Sebab kalau kita lihat dalam bajet yang 2022 ni, kita ada macam tadi jamin kerja, MyStep. Dia lebih kepada after education, after they receive the education. Tetapi kepada mereka yang berada di institusi itu sendiri mungkin kurang. Jadi pada saya mungkin dari segi infrastruktur contohnya, kalau kita lihat universiti awam di Malaysia ni, kita tengok UiTM, kita tengok UUM, UIA, Universiti Malaya. Mereka ni adalah universiti yang dah lama berada di Malaysia dan dari segi infrastruktur mereka mungkin dah sedikit keterbelakang. Jadi mungkin dalam bajet akan datang infrastruktur tertiary education ni juga perlu dilihat supaya bila mereka berada di universiti itu mereka boleh dapat the feeling of why, selain pada kenapa knowledge itu important, tetapi kenapa perlu adanya infrastruktur yang baik supaya dia akan sedikit sebanyak mempengaruhi psikologi, emosi, fizikal mereka berada di universiti. Betul, saya setuju tu. Doesn't mean that bila you dah berhenti belajar atau berhenti beruniversiti, the education stop. Yep. Education still move on even after you belajar. Yep. So kalau kita nak tengok pula dengan apa tadi you ada cakap pasal penambahbaikan dalam sistem pendidikan. Jadi ada tak penambahbaikan yang lain-lain yang harus kita beri fokus agar kita tahu lihatkan lebih banyak peluang untuk anak-anak muda ni? So apa penambahbaikan yang you rasa kita perlu beri perhatian sekarang untuk sistem pendidikan kita? Okey, baik. Kalau kita sebut dari segi sudut sistem pendidikan, kita sering cakap tentang anak muda atau belia ni adalah the future leaders. But bagi saya, it's not about future anymore. The youngsters is the current leaders that kita kena groom. Jadi kalau kita masih lagi menggambarkan orang muda ini adalah pemimpin masa hadapan, mereka takkan rasa mereka ada something to contribute. Tetapi kalau mereka ini difahamkan, mereka ini disetkan minda mereka bahawa I'm the current leader, I'm the leader masa hari ini. Jadi saya fikir perubahan itu sebenarnya akan memberi ataupun membantu mereka untuk kehadapan supaya akhirnya anak-anak muda ini bukan sahaja berkhidmat kepada universiti
tetapi juga kepada komuniti, kepada bangsa, agama dan negara kita. Betul. Pelajar-pelajar ni kita perlu berikan sistem education yang sangat bagus kerana mereka ni adalah antara peneraju negara. Yes. So kalau mereka kurang peluang ataupun kurang penambahbaikan untuk mereka dan macam mana negara kita nak maju, betul? Baik, itulah perkongsian menarik oleh Rashdan Muhammad Ahsan, iaitu yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM, dan kita dapat tahu itu adalah antara nasib-nasib yang dihadapi oleh anak-anak muda terutama pelajar, dan kita akan kongsikan lebih mengenai isu ini bersama rakan penyampai saya iaitu Nabila Khalidah, iaitu Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam siri Borak Anak Muda. Okey, kalau tadi Nina Rosman dah borak dengan wakil pelajar dari IPTA iaitu Rashdan, kali ini kita akan borak pula dengan wakil daripada IPTS berbincang mengenai sektor pendidikan ataupun bajet ataupun peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk pelajar-pelajar di peringkat tertiary ni. Jadi bersama saya sekarang ialah Akil Mirza, Setiausaha Agung Perwakilan Pelajar dari Uniten. Apa khabar Akil? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, kalau kita sebut tentang IPTS ataupun secara kasarnya kita bandingkan antara IPTS dan juga IPTA, mungkin first thing in their mind is kos. Betul. Kos. Tapi kita nak tahulah sebenarnya di sebalik kos tu mungkin ada perbezaan lain ataupun jurang dari segi mungkin subjek ke apa ke, kan? Kita nak rungkaikan lagi lebih mendalam tentang perbezaan ini dan juga sentuh sikit tentang bajet. Okey, dah berapa lama menjadi wakil pelajar? Dah hampir setahun sebenarnya untuk menjadi wakil pelajar, dan terima kasih Esrawani sebenarnya atas peluang yang diberikan pada hari ini. Okey Akil, kongsikanlah. Sebenarnya secara ringkas ni orang nak tahu okey kenapa Akil pilih untuk masuk IPTS ni, ataupun ya sebab macam Uniten ni mungkin dari segi nama je di IPTS tapi sebenarnya link dengan government, macam mana boleh kongsikan? Okey, dari segi perspektif bahawa kita ada satu tanggapan di mana di institusi swasta itu melibatkan hanya semata-mata kos, dan pelajar tidak ingin meneruskan pembelajaran di institusi IPTS. Tetapi sebenarnya saya lebih suka untuk melihat kepada satu perspektif yang lebih besar di mana tawaran dan juga fasiliti serta subjek-subjek yang disediakan di dalam institusi-institusi pendidikan itu menjadi salah satu faktor utama untuk kita memilih institusi yang ingin kita sambungkan pelajaran. Jadi apabila saya melihat kepada Universiti Telaga Nasional itu sendiri, mereka memberikan tawaran beasiswa kepada saya dan saya sendiri melihat fasiliti yang ada, saya merasakan bahawa Uniten adalah salah satu platform yang terbaik untuk saya meneruskan pembelajaran saya, dan saya lebih cenderung sebenarnya kepada arah kejuruteraan. Jadi saya merasakan bahawa antara salah satu universiti yang terbaik di Malaysia adalah Universiti Telaga Nasional itu sendiri, Uniten. Jadi kalau kita lihat stigma, kos dan sebagainya itu, setiap universiti itu ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Tetapi untuk kita patut dan kita perlu sebenarnya lihat dari perspektif yang lebih besar, apakah peluang yang diberikan bagi setiap universiti itu. Okey, kita sambung dengan jawapan you tadi mengenai IPTS ataupun Uniten lah secara spesifiknya. Okey, you sendiri masuk Uniten ni self funding ke macam mana? Bagi peringkat asasi, saya bermula dengan peringkat asasi di Uniten. Saya mendapat merit scholarship di bawah tajaan universiti itu sendiri. Dan apabila saya beralih kepada peringkat ijazah sarjana muda, bachelor's degree, saya mendapat tawaran pinjaman boleh ubah (PBU) oleh Yayasan Tenaga Nasional. Itu kita bercakap mengenai education aid. Selain beasiswa, kita ada juga loan, kita ada juga PDPTN, kita ada MARA loan dan sebagainya. So itu juga penting untuk pelajar-pelajar untuk teruskan pengajian mereka. Tapi sekiranya contohlah, bagi you sendiri Akil sebagai wakil pelajar, you sarankan tak pelajar-pelajar university student ni untuk ambil loan, especially PDPTN lah, kita tahu ramai yang ambil kan.
beban ataupun tidak itu perlu dilihat apabila kita mengambil PT-PTN itu dan juga ataupun mana-mana bantuan sebenarnya. Kita perlu melihat kepada contohnya dari segi sudut pembayaran, dari segi sudut pembiayaan yang diberikan itu sendiri, sama ada full coverage 75% dan sebagainya itu, sama ada itu adalah lebih baik untuk mereka ataupun tidak. Tetapi sejujurnya saya merasakan bahawa PT-PTN itu menjadi salah satu platform yang terbaik jika pelajar ingin menyambung pelajaran, kerana ia membuka ruang kepada pelajar-pelajar yang lain untuk menyambung pelajaran ke mana-mana institusi mereka. Dan kita lihat sendiri walaupun ialah kita cakap permasalahan dari segi pembayaran dan sebagainya, kita ada sesi consultation yang boleh dibuat bersama dengan PT-PTN sebenarnya. Dan jadi saya rasakan benda itu perlu dibincangkanlah, tetapi tidak menjadi beban kepada mereka untuk membayar semula. Dengan erti kata lain juga, mereka perlu ingat bahawa PT-PTN itu juga boleh diubah menjadi tajaan penuh. Seperti saya, pinjaman boleh ubah, perlu skor 3.5 dan ke atas CGPA keseluruhan akademik. Sama juga bila setiap pelajar ambil apa-apa dana pendidikan, itu yang perlu diterapkan dalam diri mereka. Basically kena tengok kemampuan sendirilah. Kalau rasa boleh skor, ambil. Kalau tak, mungkin kalau rasa boleh bayar pun ambil lah. Terpulang kepada sendiri, kemampuan sendiri. Okey, next nak cakap sebagai wakil pelajar juga. Secara general lah, secara amnya, you tahu, you dah nampak, ada experience macam-macam jenis challenges. So, kongsikan apa type of challenges, apa lagi yang you nak penambahbaikan yang you nak bawa kepada rakan-rakan pelajar universiti di Unitan especially. Okey, kita melihat dari segi perspektif IPTS itu sendiri, di mana keterlibatan IPTS terhadap program-program kerajaan itu lebih rendah, dan juga peruntukan bajet yang disediakan oleh IPTS itu juga lebih rendah atas dasar saya melihat kepada situasi yang berada di universiti saya itu sendiri. Jadi saya merasakan bahawa perlu untuk kita mengkaji semula, terutamanya apabila melibatkan government link university. Government link university itu, government itu sendiri memainkan satu nama yang sangat penting, dan perlu untuk kita melihat pemberian dana ataupun any helps in terms of activities dan sebagainya itu perlu dipergiatkan lagi oleh setiap kementerian, terutama di Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, itu tentang permasalahan. Okey, sekarang saya nak tanya you every year you look forward to budget tak, ataupun you ambil tahu ke you ignore? Okey. So saya suka sebenarnya untuk lihat bajet. Walaupun kalau katakan dia jadi satu sesi yang sangat panjang, tapi kita lihat kepada apa yang benefits kepada kita. Macam saya seorang pelajar, kita tunggu kepada sektor pendidikan. Paling tidak pun kita tunggu kepada rangkuman bajet kepada sektor pendidikan itu sendiri. Jadi saya rasakan itu merupakan tanggungjawab sebenarnya setiap pelajar untuk kita lihat, untuk kita membuat satu pandangan dan juga perspektif kepada setiap bajet yang diberikan. Terutamanya bila kita lihat di bajet 2022 ada peruntukan sebanyak 450 juta kepada peranti siswa. Dan peranti siswa itu sekarang sedang diagihkan. Jadi itu merupakan sebenarnya hak kepada pelajar yang telah diberikan, yang telah diletakkan sejumlah wang untuk diberikan demi pembangunan pelajar itu sendiri. Jadi saya rasa untuk ambil tahu, untuk cakna terhadap bajet ini sangat penting sebenarnya di setiap pelajar-pelajar di IPT. Macam Akil sendiri ada pernah terima? Dapat sampai tak? Tak pernah. Belum pernah lagi. Sebab kita kadang-kadang kita lihat kepada taraf isi rumah, pendapatan dan sebagainya, itu agak limited kat situ. Okey, so sejujurnya lah, benar berfungsikah dana ni ataupun peruntukan untuk anak-anak muda ni? Melihat kepada pemerkasaan tentang pelaksanaan bajet yang diberikan itu, perlu sebenarnya untuk setiap kementerian memberi fokus yang lebih. Kerana kita lihat dari segi deadline dan sebagainya untuk peranti siswa itu ditunda dan sebagainya, itu merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya terjadi. Dan perlu untuk ada satu proses di mana kemas kini. Bila katakan ini adalah bajet pada tahun ini yang perlu diusahakan. Bajet ini perlu menjadi salah satu penanda aras dan juga kayu ukur kepada setiap kementerian untuk melaksanakan apa yang telah dibajetkan dan untuk demi pembangunan pelajar. Jadi bila kita lihat adakah ia berfungsi ataupun tidak dan sebagainya, saya melihat kepada sepupu-sepupu saya juga sebenarnya ada menerima. Dulu kalau ada menerima laptop dan sebagainya, dan mereka gunakan sehingga habis belajar sebenarnya. Jadi sedikit sebanyak peruntukan yang diberikan itu sebenarnya membantu. Lebih-lebih lagi kepada pelajar dan juga keluarga yang memerlukan untuk memberi anak mereka peluang untuk sambung belajar. Jadi sebenarnya benar berfungsilah bagi Akil. Cumanya apa kekurangan ataupun apa lagi yang tak cukup ni
lain, apa lagi tak cukup tentang bajet ataupun peruntukan untuk anak-anak muda, especially pelajar universiti? Apa lagi yang Akil harapkan daripada bajet akan datang, bajet 2023 ni, supaya dapat memanfaatkan setiap murid, tak kira lah dia punya status? Dan kita melihat dari segi bajet 2022 itu sendiri dalam 14.7 bilion diletakkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi itu sendiri. Jadi saya merasakan bahawa peruntukan bajet perlu untuk memberi keutamaan adalah di sektor pendidikan, di sektor pertahanan, di sektor kesihatan kita itu sendiri. Jadi perlu untuk, kalau katakan perlu ada penambahan lah saya katakan untuk pihak Kementerian Pengajian Tinggi itu sendiri untuk membantu pembangunan dari segi facilities di IPT dan sebagainya, supaya pembangunan mahasiswa dan mahasiswi secara holistik itu dapat dipergiatkan lagi. Gitu. Mungkin selepas ini akan ada peruntukan untuk wakil pelajar supaya ramai lagi nak jadi wakil pelajar kan, sebab macam Akil cakap tadi tak ramai yang nak volunteer nak jadi wakil pelajar. Baik, itu dia perkongsian Akil Mirza, Setiausaha Agung Perwakilan Pelajar dari Uni10. Banyak dah kita borak tadi tentang peruntukan untuk pelajar-pelajar universiti. Jadi teruskan bersama kami dalam siri Borak Anak Muda dalam episod yang akan datang bersama saya Nabilah Khalidah dan rakan host Nina Rozman. Jadi saksikan episod ini di astrawani.com, saluran 501 dan platform digital Astrawani. Sekian, kita jumpa lagi. Bye.